Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan membawa sahabat semua untuk bertemu dengan seorang tokoh mu'allaf. Apa yang hebat tentang beliau ini? Beliau adalah seorang tokoh daripada kalangan saudara baru atau mu'allaf yang telah mensyahadahkan beribu orang saudara kita. Nak tahu siapakah dia? Jom kita saksikan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti yang saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, di hadapan saya ini adalah Al-Fadhil Ustaz Amran Abdullah, Ustaz kesayangan kita ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik ya. Ustaz Amran ni dia malu-malu sikit. Tapi tak apa Ustaz, hari ni kita sembang santai-santai saja Ustaz. Tapi sebelum kita nak sembang, memahami, mengetahui cerita di sebalik Ustaz Amran ni dengan lebih lanjut, izinkan saya Ustaz untuk memperkenalkan Ustaz Amran Abdullah kita. Ustaz Amran Abdullah merupakan penolong pegawai dakwah di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, Perkim Kebangsaan. Dan Ustaz Amran juga merupakan pengasas dan pengerusi kepada Pertubuhan Mu'allaf Malaysia, insya-Allah Ustaz. Ustaz ya. Baik ya, okey ya. Boleh kita teruskan Ustaz. Ustaz, nak tanyalah Ustaz kan. Sebenarnya Ustaz ni seperti yang mungkin ramai pada kalangan kita dan mungkin juga ramai pada kalangan kita yang belum lagi mengenali Ustaz kan. Tapi walaupun ramai yang mengenali Ustaz, saya dah kenal Ustaz lama kan. Ustaz ni dia terkenal dengan usaha-usaha dakwahnya kan, usaha-usaha kebajikannya ya, usaha membantu dai-dai, mendidik para dai. Tapi ramai daripada kalangan kita yang tidak tahu kisah bagaimana Ustaz Amran memeluk agama Islam dulu-dulu, sebab dah lama sangat. Berapa tahun Ustaz memeluk agama Islam Ustaz? Dalam 30 tahun. 30 tahun dah. So jadi 30 tahun ni sampai sekarang orang dah tak panggil mu'allaf lah Ustaz kan? Ke masih panggil mu'allaf? Dari segi pandangan masyarakat masih menganggap mu'allaf, sebab itu telah menjadi satu fenomena di Malaysia ni. Kalau dia memeluk Islam, maka dia anggap mu'allaf walaupun dah berpuluh tahun memeluk agama Islam. Sepatutnya mu'allaf ini kepada golongan yang berjinak dengan agama. Tapi dalam masyarakat telah menjadi satu kebiasaan bahawa orang yang masuk Islam maka digelar mu'allaf sampai bila-bila, sampai mati pun dia masih mu'allaf lagi. Sampai dapat PhD apa semua pun profesor pun orang panggil Ustaz Mu'allaf juga. Nah, ini masyarakat. Itu masyarakat lah. Kita kena perlu pemikiran masyarakat perlu diubah lah. Tapi daripada pengalaman Ustaz selama banyak tahun ni kan, ada tak persepsi masyarakat, adakah terhadap mu'allaf ni mungkin berlainan dengan Islam asal ke macam mana? Dari segi masyarakat ni, sebab saya masuk Islam 30 tahun dulu. Dalam masyarakat Melayu ni, zaman dulu pandangan masyarakat terhadap mu'allaf, sebab dulu apabila sebut masuk Islam disebut masuk Melayu. Sebab dalam masyarakat zaman dulu, kita tidak boleh salahkan masyarakat. Masyarakat zaman dulu Melayu sinonim dengan Islam. Jadi apabila orang tu masuk Islam disebut masuk Melayu, sebab dia nak anggap orang yang masuk Islam itu sebahagian daripada masyarakat. Sebab tu apabila seorang tu Melayu, maka automatik dia Islam. Bila dia Islam, automatik dia Melayu. Sebab masyarakat zaman-zaman dulu ni, masa 30 tahun dulu, yang masuk Islam ni sedikit, tak macam sekarang begitu ramai yang telah Islam dan sebagainya, tak ada masalah lah. Dulu kalau satu orang tu masuk Islam, satu masyarakat akan jadi satu isu lah yang hebatlah disambut, meraihkan di kalangan ini, satu kelainan yang ada zaman dulu, bahawa mereka anggap orang yang masuk Islam adalah sebahagian daripada masyarakat. Tapi kalau sekarang ni ada perbezaan tak? Mungkin mu'allaf ni mungkin orang lihat persepsi yang berbeza ke macam mana? Yalah, ada kalanya kita tak boleh nak salahkan masyarakat. Mu'allaf tu sendiri, yalah, you sebagai satu orang yang masuk Islam, orang yang baru mengucap dua kalimat syahadah, perlu menguasai ilmu, menguasai dari segi
berjinak-jinak masjid, surau dan sebagainya, sebab masyarakat boleh. Sebab kadang-kadang kita nak salahkan masyarakat tak boleh. Masyarakat punya peranan dan mualaf itu juga punya peranan. Jadi mualaf sendiri, jangan harap masyarakat akan ubah mualaf. Mualaf sendiri kena berubah. Sebab jangan harap masyarakat nak ubah kita. Sekarang ni kita ada segala benda ada di Malaysia. Kita boleh gunakan platform-platform itu untuk merubah diri. Baik Ustaz. Kita dah cerita walaupun baru sahaja mula ya tuan-tuan dan puan, tapi perbualan macam rancak dengan Ustaz Amran ni kan. Tapi tak apa. Kita tarik balik sikit, kita santai balik Ustaz. Ustaz, ramai kenal Ustaz kan. Dah orang lama kan. Tapi ramai mungkin daripada kami ni kan. Kami orang-orang muda ni tak tahu lagi. Macam mana, cuba Ustaz ceritakan sedikit. Umur bila Ustaz masuk Islam sebenarnya? Saya di kecil-kecil ni, masa kecil-kecil dulu lah. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil lah, orang Kedah panggil kecil-kecil. Ustaz Amran ni orang Kedah ya? Jadi, masa kecil-kecil, dibesarkan dalam perkampungan Melayu, sekolah Melayu, dan tempat sekolah tu pula berdekatan dengan masjid. Jadi kadang-kadang kita lihat masyarakat, kelebihan masyarakat Melayu zaman dulu, dia punya hebatlah, dia masih lagi kekayaan dari segi budi bahasanya, dari segi kemasyarakatannya, dari segi komunikasi dengan masyarakat. Dia hormat kita, dia meraih kita kalau pergi rumah, bagi makan. Air yang diberi itu, walaupun air itu sejuk, tapi jadi manis. Kerana diberikan dengan senyuman, dengan bahasanya. Masa itu kita tidak kenal Islam. Kita hanya kenal orang yang bergelar nama Islam. Tapi orang Melayu kaya dengan budi bahasa, kaya dengan akhlak, dengan kalau berlaku kematian, berlaku kenara, apa-apa, nampak dia punya kemasyarakat itu hidup. Jadi ini satu benda yang unik adalah masyarakat. Sebab hari ini kalau kita dapat Islam bukan kerana kita tak kenal Islam. Kita kenal Islam dengan lihat masyarakat. Sebab tu akhlak itu memainkan peranan besar untuk orang seseorang itu minat dengan Islam. Sebab tu ini realiti masyarakat non-Muslim itu kena akui bahawa peranan masyarakat orang Melayu yang kaya dengan budi bahasa ini mempengaruhi seorang itu minat dengan Islam. Jadi disebabkan oleh sebab-sebab ni, Ustaz dulu tertariklah dengan Islam. Saya masuk Islam dulu, saya tak kenal Islam. Kita kenal orang Melayu. Oleh kerana baiknya orang Melayu, kita masuk Islam. Tapi dulu orang semua masuk Melayu. Tapi jadi Melayu tak Ustaz ni? Tak. Tapi tetap gelap macam tu jugalah kan. Bukan body shaming Ustaz. Body shaming saya boleh kena tangkap Ustaz. Ustaz, umur apa masa tu? Masa tu umur dalam 13 lah. 13. So Ustaz 13 dah masuk Islam? Dah. Lepas tu dah masuk Islam, macam mana proses masuk Islam tu? Jadi zaman dululah, masyarakat dulu ni dia apabila satu orang tu masuk Islam, dia masyarakat dah satu kampung dah riuh, Amran nak masuk Islam. Jadi orang dah berebut kan. Kita masa tu menjadi seperti mutiara hitam. Mutiara hitam. Semua masyarakat dah berebut nak dijadikan sebagai anak angkat. Kebetulan ada satu orang cikgu, tapi dia ustaz lah. Dia kebetulan tak ada anak lelaki, maka dia ambil sebagai anak angkat lah. Masa tu ustaz kan, jadi orang agama. Jadi dia pun memberi walaupun berlakulah beberapa benda masa tu normal lah. Mana ada orang masuk Islam, sunnatullah ni bukan zaman dulu lagi. Islam ini apabila satu orang tu masuk Islam mesti dia akan, itu sunnatullah. Orang tak suka, orang akan benci, orang akan hina, orang keluarga tak setuju, itu perkara biasa. Jadi memang berlaku benda tu. Mak nak minum racun, bapa riau-riau semua apa tu nak masuk Islam balik. Jadi sebab dia tak faham. Tadi ustaz sebut keriau-keriau, sahabat-sahabat semua, keriau-keriau dalam bahasa Kedah tu bermaksud menangis-nangis. Jadi memang berlakulah benda tu. Sampai mak nak minum racun Ustaz. Oh ya, memanglah dulu. Tapi apabila itulah peranan orang agama, Pak Angkat ni memberi penjelasan agama ni tidak memutuskan hubungan keluarga
apa ni, still mak bapak, dia boleh tengok, boleh duduk, boleh balik, boleh makan. Jadi akhirnya dia faham. Sebab tu penjelasan terhadap masyarakat non-Muslim itu sangat perlu. Sebab Islam tidak memisahkan hubungan ibu dan anak, ibu bapa dan anak. Betul, Ini kadang masyarakat cuba nak memisahkan. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri dibesarkan dengan bapa saudara tidak Islam. Tapi itulah kebiasaan yang dihadapi oleh mu'alaf. Ustaz, macam saya sendiri pun, seperti yang Ustaz tahu, masa saya bagi tahu ibu saya kata saya nak memeluk agama Islam, masa tu disebabkan marahnya sangat ibu saya tu, sehingga ibu saya kata kita putus hubungan. Saya tak pernah lahirkan awak kan. Tapi itulah, setelah satu jangka tempoh yang mungkin tidak begitu lama kan, akhirnya seperti sama juga dengan mu'alaf lain, hubungan saya ataupun hubungan kita dengan ahli keluarga kita yang bukan Islam tu jauh lebih baik daripada hubungan sebelum Islam sebenarnya. Begitu juga berlaku kepada ustaz kan. Ya, ya. Zaman mu'alaf zaman sekarang ni Ustaz, kita bila masuk Islam, syahadah, ada setiap negeri ada majlis agama, kan, ada kelas-kelas pengajian, lebih-lebih lagi kalau dekat Selangor, dekat KL, dekat Kelantan, dekat Johor, ada pusat pengajian. So, mu'alaf dah ada dah platform untuk belajar. Macam mana dengan zaman Ustaz masa tu? Ya, sangat berbeza antara zaman dulu dengan kini. Di kalangan mu'alaf ini dia lebih sangat bertuah, sangat bertuah. Sebab agensi agama tak macam dulu kan. Sekarang ni semua ada di Kedah dia ada Pusba. Di Terengganu ada Maidam. Di Pahang, di Selangor, di Kuala Lumpur, semua tempat-tempat belajar ni hebat. Tak macam dulu. Dulu kalau mau nak cari ilmu sendiri aja. Kita carilah belajar sendiri, pergi belajar sana, belajar sini. Ikut apa ni di guru-guru kat masjid surau. Ini cara. Sebab kita tidak masa tu, yalah mungkin mu'alaf pun begitu tak ramai macam dah kan. Jadi sekarang ni patutnya setiap mu'alaf ini mengambil peluang yang ada ni untuk mendapatkan segala-galanya ilmunya dari segi membentuk mu'alaf yang baik. Ini adalah peluang. Jadi kalau sekiranya masih ada lagi mu'alaf yang dia kata terbiar, tak di ini sebagainya, itu satu benda yang kita rasa pelik lah kan. Sepatutnya mu'alaf di hari ini segala bendanya ada. Patutnya kita boleh guna peluang tersebut untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Tak masalah, tak timbul masalah. Jadi Ustaz, maksudnya kalau zaman Ustaz dulu memang berbeza sangatlah dengan zaman sekarang. Dulu Ustaz belajar, pergi ke pondok, mencari guru, kena musafir nak cari guru, belajar dengan cara yang konvensional kan. Jadi saya dalamkan lagi soalan tu. Perjalanan Ustaz mencari ilmu, menggali ilmu, macam mana Ustaz belajar sampai akhirnya orang panggil Ustaz ni Ustaz. Tak, sebab dalam agama pun sebut, kalau kita nak berubah ke arah kebaikan, perlu ada penghijrahan. Sebab tu zaman dulu saya masa kecil-kecil rajin baca buku. Jadi kitab Syahdat Al-Fatani kan. Jadi tergeraklah hati untuk menjadi satu orang manusia yang baik. Maka yang nak bentuk manusia ni ialah ilmu. Ilmu ialah yang akan menyebabkan manusia keluar daripada kejahilan. Manusia membentuk jadi baik ialah dengan ilmu. Sebab tu ilmu ini perlu diperolehi dengan pengorbanan, dengan penghijrahan dan sebagainya. Maka masa itulah masa kecil tu berhijrah ke Patani, Thailand untuk dapatkan ilmu. Patani, Thailand berapa tahun Ustaz? Tak lama sangatlah. Betul, untuk menjadi manusia. Bukan untuk jadi satu orang ustaz ke alim ke, tak ada. Untuk sekadar menjadi satu orang manusia yang digelar manusia. Sebab tu pergi belajar pondok di Tani, di Thailand dan sebagainya. Akhirnya dapatlah sikit-sikit. Sebab mengaji pondok ni, dia nak alim ni kena 20-25 tahun baru boleh jadi alim. Ini kalau 4-5 tahun tu hanya sekadar kulit. Gerak. Jadi yalah, kita pun heran lah kan. Kadang masyarakat kita ni ialah cakap sikit jadi ustaz kan. Padahal kita baru nak start. Tapi nak start pun dah lama dah. Ustaz Amran ni dia gelak dah. Ustaz Amran ni kalau zaman dulu kan, zaman mungkin 10 tahun lepas kot Ustaz kan, ceramah seminggu berapa kali Ustaz? Tiap minggu.
Tiap-tiap minggu lah. Zaman dulu. Seminggu sekali ke setiap hari ada kuliah? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Forum lah biasanya. Macam mana pengalaman masa zaman tu? Seronok lah. Memanglah tengah muda kan. Jadi seronok sikit nak ceramah kan. Bergerak satu Malaysia lah. InsyaAllah lah, satu Malaysia lah. Baik, sahabat-sahabat semua, sedikitlah perkongsian. Mungkin Ustaz Amran ni dia tak cerita banyak sangat kan. Sedikit perkongsian daripada Ustaz Amran, ya, bagaimana perjalanan Ustaz Amran mendapat hidayah, kemudiannya melafazkan 2 kalimah syahadah, kemudiannya daripada cabaran yang dihadapi. Saya percaya bahawa ramai mualaf ataupun saudara baru yang di luar sana yang telah bersyahadah mempunyai cabaran yang sama seperti Ustaz Amran. Begitu juga Ustaz Amran telah menceritakan bagaimana beliau bermujahadah dalam perjalanan mencari ataupun mendalami ilmu agama Islam. Mencari ilmu itu, tuan-tuan dan puan, bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Jadi mungkin mesej ataupun nasihat ini bukan sahaja kita tujukan kepada para golongan mualaf sahaja, malahan boleh ditujukan kepada keseluruhan masyarakat kita. Carilah ilmu, sebab ilmu adalah adalah satu-satunya perkara ataupun benda yang mampu menjaga kita, yang membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa kita mencapai tujuan ataupun makna hidup kita, insya-Allah. Tapi perkongsian Ustaz Amran, ya, bukan sahaja hari ini. Kita akan ada episod 2 lagi yang ada cerita yang lebih menarik yang hendak saya korek daripada Ustaz Amran, insya-Allah. Baik Ustaz, sebelum kita tamatkan bicara kita untuk part yang pertama ni Ustaz, saya ada satu soalan yang akhir untuk Ustaz ulaskan. Ya, bagaimana seseorang mualaf itu dia hendak keluar daripada gelaran mualaf itu Ustaz? Kita tahu mualaf itu maknanya mu'allafatu qulubuhum, orang yang telah dijinakkan hati. Mualaf ini orang yang, ada setengah ulama berlaku perbezaan bahawa ada ulama mengatakan orang yang telah jinak hati itu ada yang belum syahadah, dia berjinak dengan Islam. Ada ulama berpandangan orang yang telah memeluk agama Islam tapi masih lagi dalam proses belajar dan sebagainya lah. Jadi mualaf kalau di Malaysia dia buat peraturan 5 tahun maka dia kena mualaf. Lepas 5 tahun dia adalah mukallaf. Jadi tak perlu pun mualaf nak tunggu sampai 5 tahun. Saya ingat dalam setahun kita boleh jadi mukallaf. Jadi ini ada sebab tu saya sebut kita jaga kita ubah kita. Mualaf dia nak ubah kena belajar, kena beramal, dia terkeluar daripada mualaf. Kita kena berusaha mengeluarkan diri dari mualaf. Persepsi mualaf itu. Biar masyarakat panggil mualaf itu urusan dia. Urusan kita adalah Islam. Dan kita kena bukti kepada masyarakat bahawa kita adalah satu orang yang masuk Islam, telah menjadi satu Muslim yang baik. Jadi akhirnya masyarakat akan malu. Masyarakat akan malu dengan sendiri nak panggil kita mualaf. Sebab kita boleh kita boleh baca Fatihah yang fasih, kita boleh jadi imam, kita boleh ceramah. Akhirnya masyarakat jadi malu. Apa mualaf apa lagi? Akhirnya masyarakat pun ini kita sendiri kadang dah 20 tahun, 40 tahun. Fatihah lintah bugang, kita punya sembahyang pun out. Jadi bagaimana? Kita hanya Islam pada nama. Islam hanya berkat Islam. Baik, insya-Allah itulah perbicara kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran untuk episod ini. Jadi nantikan saya bersama dengan Ustaz Amran pada episod yang seterusnya, part 2 bersama dengan Ustaz Amran. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan semua menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Nasihat Mualaf. Jangan lupa untuk like. Dan di bawah sana ada satu butang notifikasi, butang yang berbentuk loceng. Tekan. Sharekan video ini. Sama-sama kita sebarkan kebaikan. InsyaAllah setiap klik anda adalah kebajikan. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.